Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hakim bin Kamarul Arifin, nombor metrik 11 DKA 19F1085. So pada hari ini saya akan membentangkan tentang introduction. So di dalam tugasan Case Study Highway and Traffic Engineering ni, kumpulan kami telah memilih persimpangan 4 di sekitar kawasan Pekan Parit Raja di Batu Pahat Johor. Untuk kami buat kajian tentang lampu isyarat berdasarkan kadar aliran trafik di kawasan tersebut. So berdasarkan data yang kami ambil dan kami peroleh, kami dapat menentukan atau mereka bentuk aliran trafik secara tepat. Kami membuat rakaman atau kajian tentang lampu isyarat di kawasan tersebut pada hujung minggu, iaitu pada hari Ahad 15 November 2020 pada jam 6 petang hingga 7 petang, yang di mana 6 hingga 7 petang itu merupakan waktu kemuncak. So berdasarkan rakaman kami selama 1 jam di kawasan tersebut mengikut sela 15 minit, hala tuju bagi kenderaan yang melalui persimpangan tersebut ialah: utara menghala ke arah Jalan Baru, selatan menghala ke arah Jalan Pasar, timur menghala ke arah Air Hitam, dan barat menghala ke arah Seri Gading, iaitu di Bandar Batu Pahat, Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismat bin Pandi, nombor metrik 11 DKA 19F1070. Okey, untuk slide yang seterusnya saya akan menerangkan tentang Traffic Volume Study. Okey, seperti yang sudah sedia maklum, kami telah mengkaji persimpangan lampu isyarat Pekan Parit Raja Batu Pahat Johor. Okey, berdasarkan perhatian kami, inilah yang kami dapat perhatikan dalam masa jam 6 hingga 7 petang di kawasan tersebut. Saya mulakan daripada arah utara, iaitu Jalan Baru yang telah dianalisis datanya oleh Muhammad Rida bin Kamarul Zaman. Okey, bagi kenderaan jenis basikal yang melalui arah utara, didapati sebanyak 4 buah basikal, dan seterusnya motosikal pula ialah 173, manakala kereta yang melalui arah tersebut 373, manakala heavy vehicle yang lalu kawasan tersebut sebanyak 4, dan juga bas tiada. Okey, untuk pengiraan jumlah PCU ni berbeza dengan setiap jenis kenderaan. Oleh itu, untuk mengira jumlah PCU untuk basikal perlu dikali dengan 0.22, manakala motosikal pula perlu dikali dengan 0.33, dan seterusnya kereta perlu dikali dengan 1.0, manakala heavy vehicle pula perlu dikali dengan 1.75, dan akhir sekali bas perlu dikali dengan 2.25. Okey, setelah didarab, untuk kenderaan jenis basikal jumlah PCU-nya ialah 0.88, dan seterusnya motosikal 57.07, seterusnya kereta 373, manakala heavy vehicle dapat 7, dan juga bas 0. Beralih kepada arah selatan, iaitu Jalan Pasar, yang dianalisis datanya oleh saya sendiri, Muhammad Ismail bin Pandi. Dalam lingkungan masa jam 6 hingga 7 petang, didapati sebanyak 12 buah basikal yang telah melalui arah selatan. Seterusnya motosikal sebanyak 299 yang melalui arah tersebut, dan seterusnya kereta 586 buah kereta yang lalui jalan tersebut, dan manakala heavy vehicle pula 40 dan bas 0. Okey, untuk jumlah PCU pula pengiraannya sama saja seperti tadi. Untuk jumlah PCU basikal, saya telah kali dengan 0.22,
iaitu mendapat jumlah nilainya sebanyak 2.64, dan seterusnya motosikal yang telah jumlah motosikal yang telah dikali dengan 0.33 nilainya 98.67. Seterusnya kereta yang dikali dengan 1.0 mendapat 586, dan seterusnya heavy vehicle yang dikali dengan 1.75 mendapat 70, dan manakala bas kosong beralih kepada arah timur, iaitu dari arah air hitam. Okey, bagi arah timur dianalisiskan datanya oleh Muhammad Amirul Hakim bin Kamaruzaman. Okey, dalam lingkungan jam 6 hingga 7 petang didapati bahawa sebanyak 8 buah basikal yang melalui arah timur, kemudiannya 211 buah motosikal yang melalui arah timur, dan seterusnya terbanyak 1100 buah kereta yang melalui arah timur, dan seterusnya 51 buah heavy vehicle yang melalui arah timur, dan jumlah untuk kenderaan yang bas melalui arah timur sebanyak 3. Okey, seperti biasa jalan pengiraan untuk mengira jumlah PCU sama. Bagi basikal dikali dengan 0.22, iaitu mendapat jumlahnya sebanyak 1.76, manakala motosikal dikali dengan 0.33 dan mendapat jumlah sebanyak 69.63. Dan seterusnya untuk kereta, setelah dikali dengan 1.0 mendapati bawah 1,100. Okey, seterusnya untuk heavy vehicle, jumlah kenderaan perlu dikali dengan 1.75 dan mendapat jumlah nilainya sebanyak 89.25. Dan seterusnya untuk bas, 3 buah bas dikali dengan 2.25 dan mendapat jumlah sebanyak 6.75. Okey, akhir sekali daripada barat, iaitu dari arah Seri Gading, iaitu Bandar Batu Pahat. Okey, dari arah barat ini telah dianalisis datanya oleh Faradiba binti Sudirman. Dalam lingkungan jam pukul 6 hingga 7 petang didapati bahawa 3 buah basikal yang telah melalui arah barat. Seterusnya sebanyak 235 buah motosikal yang melalui arah barat, dan seterusnya sebanyak 1,180 buah kereta yang telah lalu arah barat, dan kemudiannya sebanyak 29 buah heavy vehicle yang telah melalui arah barat, dan akhir sekali sebanyak sebuah bas telah melalui dari arah barat. Okey, jadi jumlah PCU yang telah dikira didapati bahawa jumlah PCU bagi basikal ialah 0.66, manakala jumlah PCU bagi motosikal ialah 77.55, dan seterusnya jumlah PCU bagi kereta sebanyak 1,187, dan seterusnya bagi jumlah PCU heavy vehicle sebanyak 50.75, dan juga akhir sekali bas didapati bahawa jumlah PCU-nya sebanyak 2.25. Akhir sekali ialah jumlah PCU per hour. Okey, jumlah PCU per hour bagi arah utara iaitu Jalan Baru sebanyak 438. Seterusnya jumlah PCU per hour bagi arah selatan iaitu Jalan Pasar sebanyak 757. Dan manakala jumlah PCU per hour bagi arah timur iaitu Air Hitam sebanyak 1,267, dan akhir sekali jumlah PCU per hour bagi arah barat iaitu Seri Gading yang menghala ke Bandar Batu Pahat sebanyak 1,318. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rida bin Kamarul Zaman, nombor metrik 11 DKA 19F1055. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang Traffic Light Cycle Time Design.
Jadi kita mempunyai dua fasa, iaitu fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1 ialah dari arah utara dan selatan, fasa 2 ialah arah timur dan barat. Untuk tabel yang pertama ialah Q, PCU per hour. Q ni kami dapat daripada jumlah kenderaan yang bergerak daripada setiap arah. Kemudian kami darabkan dengan equivalent value PCU untuk setiap jenis kenderaan. Kemudian kami jumlahkan. Jadi untuk arah utara ialah 438, arah selatan ialah 757, timur 1267 dan barat ialah 1318. Kemudian untuk tabel yang kedua ialah S PCU per hour. S ni ialah saturated flow. Saturated flow ini ialah lebar jalan. Kemudian kami darabkan dengan 525. Lebar jalan bagi jalan yang kami simpang yang kami membuat kajian ialah selebar 3.5 meter. Jadi untuk utara dan selatan mempunyai 2 lane, manakala timur dan barat mempunyai 3 lane. Maka utara dan selatan lebar jalan ialah 7 meter dan timur dan barat ialah 10.5 meter. Kemudian nilai-nilai itu kami darabkan dengan 525 untuk kami dapatkan PCU per hour. Jadi untuk utara dan selatan, S saturated flow kami ialah 3675 dan S untuk timur dan barat kami ialah 5512. Kemudian untuk dapatkan Y, Q dibahagikan dengan S. Untuk utara kami dapat 0.12, untuk selatan 0.21, timur 0.23 dan juga barat 0.24. Kemudian untuk Y mark ni ialah nilai tertinggi bagi setiap fasa. Untuk fasa 1, utara dan selatan nilai tertinggi ialah 0.21. Untuk fasa 2, utara dan timur dan barat ialah 0.24. Okey, untuk langkah pertama kita perlu dapatkan nilai Y. Untuk dapatkan nilai Y, kita perlu ambil nilai Y kritikal daripada fasa 1 dan fasa 2. Untuk nilai Y kritikal fasa 1 iaitu dari arah utara dan selatan ialah 0.21. Nilai kritikal bagi fasa 2 dari arah timur dan barat iaitu 0.24. Kemudian kita jumlahkan kedua-dua nilai kritikal tersebut. Jadi 0.21 tambah dengan 0.24 kita dapat 0.45. Benchmark bagi nilai Y ni ialah 0.85. Jadi total bagi nilai kami ialah 0.45. Dia lebih rendah daripada 0.85, maka consider okey lah. Sekiranya nilai total Y selepas kita tambahkan fasa 1 dan fasa 2, jika melebihi 0.85, kita tak boleh ambil nilai itulah, kita kena ambil nilai 0.85. Okey, kemudian dah dapat nilai Y, kita perlu cari total loss time pula. Untuk total loss time, dia ada dia punya formula, iaitu jumlah L tambah dengan jumlah I tolak A, di mana L kami iaitu loss time kami ialah 4 saat, manakala nilai I kami iaitu intergreen time ialah 5 saat, manakala nilai A kami ialah 3 saat, iaitu amber time. Jadi maka kita nak buat 2 fasa. Jadi nilai L ni perlu 2 kali lah. Maka dalam kurungan nilai L ialah 4 tambah 4,
ditambahkan dengan kurungan I tolak A 2 kali 5 tolak 3 tambah dalam kurungan 5 tolak 3. Kemudian kita settlekan jadi dapat 12 saat. Untuk step yang kedua ialah kita perlu cari optimal cycle time iaitu CO. Dia punya formula ialah 1.5L tambah 5 per 1 tolak Y. Jadi nilai L dan nilai Y kita dah ada. Kita masukkan dalam formula iaitu 1.5 dalam kurungan nilai L kita, lost time kita ialah 12 saat tambah dengan 5 per dengan 1 tolak nilai Y. Nilai Y kita ialah 0.45. Jadi kita settlekan dapat 42 saat. Kemudian untuk step yang ketiga, kita perlu cari effective green time iaitu G. Dia punya formula ialah CO tolak L. Maka CO dengan L kita dah ada. CO kita ialah 42 saat dan juga lost time kita ialah 12 saat. Maka kita tolakkan, kita dapat 30 saat. Untuk step yang keempat, kita nak dapatkan nilai GI untuk kedua-dua fasa. Jadi dia punya formula ialah Y critical bagi setiap fasa per dengan nilai Y darab dengan G. Jadi untuk fasa 1 iaitu utara dan selatan, Y critical kita ialah 0.21. Kita bahagikan dengan nilai Y iaitu 0.45 darab dengan G. G kita ialah 30 second. Kemudian kita settlekan, maka dapat 14 second. Untuk fasa yang kedua pula ialah daripada arah timur dan barat. Nilai Y critical kita ialah 0.24. Kita bahagikan dengan nilai Y 0.45 darab dengan nilai G iaitu 30 second. Maka kita dapat 16 second. Kemudian kita beralih ke step yang kelima iaitu kita perlu cari nilai actual green time. Jadi formula dia ialah nilai GI bagi setiap fasa kita tambahkan dengan L tolak A. Jadi untuk fasa 1 dari arah utara dan selatan, kita punya nilai GI dalam step yang keempat tadi kita buat, kita dapat 14 second. Kita tambahkan dengan hasil tolak lost time dengan amber time iaitu 4 tolak dengan 3. Jadi kita settlekan dapat 15 second. Untuk fasa yang kedua dari arah timur dan barat, kita punya nilai GI ialah 16 saat. Kita tambahkan dengan hasil tolak lost time dengan amber time lah, iaitu 4 tolak 3. Jadi kita dapat 17 saat. Okey, selepas kita dah kira daripada step 1 sampailah step yang kelima, barulah kita boleh buat traffic light cycle time diagram ni. Jadi kita ada dua fasa iaitu fasa 1 utara dan selatan dan juga fasa 2 timur dan barat. Kedua-dua fasa ni mempunyai nilai CO yang sama iaitu 42 saat. Jadi kita dah kira dia punya actual green time iaitu untuk fasa 1 utara dan selatan ialah 15 saat. Jadi apabila lampu kuning kita dah tahu iaitu amber time iaitu 3 saat. Jadi lampu hijau 15 saat kita campurkan dengan lampu kuning 3 saat jadi 18 saat. Kita tolakkan nilai CO 42 saat tolakkan dengan 18 saat, jadi kita dapat nilai lampu merah kita lah untuk fasa yang satu ni, fasa yang pertama iaitu 24 saat. Jadi cukuplah dalam satu kitar daripada hijau ke kuning, kuning ke merah, satu kitar tu ialah 42 saat. Kemudian untuk fasa yang kedua iaitu timur dan barat, nilai CO sama juga 42 saat, tapi dia punya nilai actual green time bagi fasa 2 ialah 17 saat. Jadi lampu hijau tu 17 saat, lampu kuning sama 3 saat, kita tambahkan dapat 20 saat. Jadi 42 saat
kita tolakkan dengan 20 saat, dapat 22 saat. 22 saat tu ialah lampu merah lah. So cukuplah untuk satu kitar daripada merah ke hijau, hijau ke kuning. Untuk fasa 2 ni 42 saat juga. Okey, ada satu masa di mana setiap kenderaan daripada keempat-empat sempang ni berhenti, iaitu nilai L kita lah, lost time kita, iaitu 4 second. Dalam masa ni semua kenderaan daripada 4-4 sempang semua lampu merah lah, berhenti. So time tu semua berhentilah, tak boleh jalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fardiba binti Sunuman dari kelas DKA 3B, nombor matrik 11 DKA 19 F1091. Hari ini saya akan membentang tentang discussion. Gambar raja di atas menunjukkan diagram kitar masa lampu isyarat yang telah kami reka bentuk. Nilai kritikal yang kami peroleh adalah 0.45, maka mengikut nilai spesifiknya, ianya diterima kerana nilainya kurang daripada 0.85. Maka reka bentuk di atas sesuai untuk persimpangan tersebut. Solusinya pula, kesimpulannya, kitar masa yang telah kami memperoleh sesuai digunakan pada persimpangan 4 yang sibuk seperti mana di kawasan Pekan Parit Raja, Batu Pahat. Hal ini kerana persimpangan 4 tersebut berada di kawasan pusat bandar, iaitu Batu Pahat. Ia sesuai kerana kitar masa yang agak panjang itu tidak akan menyebabkan kesesakan lalu lintas pada waktu kemuncak atau sebagainya. Hal ini kerana banyak kenderaan melalui persimpangan Pekan Parit Raja tersebut, terutamanya pada waktu kemuncak, maka kitar masa yang panjang amat sesuai bagi persimpangan tersebut. Dan akhir sekali, referensnya adalah link di atas ini. Sekian dan terima kasih.